Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar cikgu. Harap semuanya sihat. Jadi kepada yang dah join GM tadi, terima kasih. Jadi yang tak join GM, awak kena tengok video. Lepas tu kena like video, kena komen. Menandakan awak dah tengok video. Barulah cikgu tengok, oh okey pelajar ni join kelas saya rupanya. Okey, jadi untuk subtopik yang terakhir, untuk tajuk indeks ialah penyelesaian masalah. Jadi pelajar, penyelesaian masalah ni kemahiran yang awak kena ada yang pertama ialah pelajar mesti tahu tukar nombor, tahu tukar, tinggal tukarlah, tukar nombor jadi dalam bentuk asas. Okey, jadi dalam bentuk A kuasa N. Jadi biasanya kita gunakan nombor perdana. Okey, nombor perdana. Okey, mesti tahu tukar dia punya asas. Okey, nak kasih sama. Okey, selesaikan masalah. Yang kedua, pelajar kena ingat semua hukum-hukum indeks. Okey, hukum-hukum indeks pelajar kena ingat dan tahu apply. Daripada mendarab asas yang sama, membahagi asas yang sama, kemudian mendarab indeks dengan indeks yang di luar, kemudian indeks sifar, indeks negatif dan juga yang terakhir yang baru kita belajar indeks pecahan. Okey, semua hukum-hukum indeks. Okey, jadi tajuk penyelesaian masalah ni biasanya dia akan tulis ayat tanpa menggunakan kalkulator. Okey, kenapa dia kata tanpa gunakan kalkulator? Wah cikgu, maksudnya kita tak boleh guna kalkulator lah. Okey, tidak pelajar. Okey, tanpa menggunakan kalkulator itu bermaksud awak kena tunjuk jalan kerja. Sebab soalan indeks ni kalau awak tekan kalkulator saja, awak boleh terus dapat jawapan sebenarnya. Jadi awak kena tunjuk jalan kerja. Arahan tanpa guna kalkulator itu bermaksud pelajar kena tunjuk jalan kerja. Tapi kena jadi smart lah. Kenalah check guna kalkulator. Alright? Okey. Jadi penyelesaian, bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan hukum indeks? Okey, jadi hitung. Tengok ini soalan pertama dah tengok. Punca kuasa 3 darab 12 kuasa 3/2 bahagi 6 tanpa menggunakan kalkulator. Alright, pelajar. Jadi kat sini dia bagi step by step. Okey, memahami masalah, merancang strategi. Okey, dalam kaedah merancang strategi ni awak kena tukar asas kepada nombor perdana. Okey, jadi awak tengok kat sini. Punca kuasa 3 darab 12 kuasa 3/2 bahagi 6. Tak boleh guna kalkulator. Kenapa dia kata tak boleh guna kalkulator? Kalau awak tekan kalkulator, awak memang boleh terus dapat jawapan. Bukan susah no pun. Punca kuasa 3 darab 12 payung bracket 3/2 tutup bracket bahagi 6. Terus dapat jawapan. Sebab tu dia kata tanpa guna kalkulator. Jadi di sini awak kena apply balik apa yang awak dah belajar. 3 okey, kuasa 1/2 darab. Okey, tukarkan dia jadi kepada nombor perdana. Apa nombor bila darab dapat 12? 3 darab 2 darab 2. 3 kali 2 6, 6 kali 2 12 kuasa 3/2 bahagi 6. 6 tu maksudnya 3 darab 2. Okey. Okey, 3 darab 2 kuasa 1 kuasa 1. Kenapalah saya letak kurungan Dah terbiasa pula letak kurungan. Okey, lepas tu yang mana tak ada kuasa, letak kuasa 1, kuasa 1, kuasa 1. Settlekan. Bila dah tukar jadi asas nombor perdana, tengok dekat sini ada asas 3, dekat sini ada asas 2. Jadi 3 kuasa 1/2 darab. Okey, tengok 3 kuasa 1 ni darabkan dengan kat luar tu. 3 kuasa 3/2. Okey, darab 2 kuasa 3/2. Darab 2 kuasa 3/2 bahagi 3 kuasa 1, 2 kuasa 1. Okey, lepas tu bolehlah tengok dekat sini ni. Lepas tu dia grupkan 3 dengan 3, 2 dengan 2. Selesaikan. Dapat jawapan akhir 12. Alright. Itulah cara dia tanpa menggunakan kalkulator. Okey. Kemudian contoh 18, cari nilai X. X tu terletak di indeks. Jadi apa yang pelajar perlu buat? Okey, pelajar kena faham masalah. Aku kena cari nilai X ni. X ada dekat indeks. Jadi sekarang kita kena jadikan indeks sebagai satu persamaan linear. Sebab kita nak cari nilai X. Jadi yang kedua, rancang strategi. Bagaimana kita nak keluarkan satu persamaan indeks? Jadi nak keluarkan dia, kita kena jadikan semua ni asas yang sama. Okey, jadi 3 kuasa X, okey dah 3. 9 ni kita tukarlah 3 kuasa 2. Okey, ni 3. Ni 1. 1 maksudnya 3 kuasa kosong. Okey, lepas tu boleh tengok contoh kat sini.
Bila dia dah jadi asas yang sama, barulah dia boleh keluarkan persamaan untuk indeks. Dapatlah nilai X. Okey, boleh refer buku teks awak untuk tengok contoh ni untuk lebih faham. Okey, seterusnya. Selesaikan persamaan serentak berikut. Ini dah lagi contoh soalan untuk problem solving index. Ada selesaikan persamaan serentak. Masih menggunakan kaedah yang sama. Jadi, tengok yang ni. Ini persamaan yang pertama. Ini persamaan yang kedua. Okey, dia samakan dia punya asas. Sini 25, sini 5, sini 5. 25 ni dia tukar jadi 5 kuasa 2. Bila asas dah sama, dia ambil dia punya indeks jadikan persamaan. 2M tambah N sama dengan 8. Okey, untuk yang kedua, asasnya semua dah sama. Kecuali 1 per 2 kuasa N ni kita kena jadikan indeks negatif. Jadi indeks negatif dia naik atas jadi 2 kuasa negatif N lah. Sebab tu dapat macam ni. Okey, bila semua dah duduk atas sama, barulah boleh keluarkan dia punya persamaan linear untuk indeks. Dapat persamaan pertama, dapat persamaan kedua, gunalah kaedah penggantian ke penghapusan ke untuk cari nilai pemboleh ubah M dan juga N. Okey. Jadi ini contoh 21. Okey, problem solving seterusnya. Bagi ayat panjang-panjang, belajar selesaikan. Apply lah semua benda yang awak dah belajar sebelum ini. Okey pelajar, inilah homework awak. Jadi cuba buat. Okey, bukan cuba buat, memang kena buat. Buat dalam buku math 1 awak. Okey. Jadi tengok yang mana cikgu bincang, awak tak perlu buat lagi. Nyatakan sama ada operasi yang melibatkan hukum indeks berikut benar atau palsu. Jika palsu, nyatakan jawapan yang betul. Jika palsu, nyatakan jawapan yang betul. Okey, jadi awak tengok 1A. A kuasa 5 ialah A darab A darab A darab A darab A. Berapa kali diulang ni? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi benar ke palsu? Benar. Okey, yang ni benar. Okey. Okey, 5 kuasa 2 sama dengan 10. Okey, B. 5 kuasa 2 sama dengan 10. 5 bermaksud 5 darab 5. Okey, jadi 5 darab 5, 25. Jadi tak sama dengan 10. Jadi yang ni palsu. Alright. C. 3 kuasa kosong sama dengan kosong. 3 kuasa kosong, tekan kalkulator. Salah tulis pula. 30 pula. 3 kuasa kosong. Okey. 3 kuasa kosong. Nilainya 1. Tak sama dengan kosong. Jadi yang ini palsu. Okey. B dah jawab. C dah jawab. Alright. B. Okey. D. 2x kuasa 3. Lepas tu kuasa 5 kat luar. Okey, jadi tengok. 2 ni ialah kuasa 1. Bila dia tak ada kuasa, kita kena letak kuasa 1. Jadi setiap kuasa dalam kurungan kena darab dengan kuasa luar kurungan. 2 kuasa 5, X kuasa 15. Okey, jadi yang ni sama ke dengan 2X kuasa 15? Tak sama. Jadi dia palsu. Alright. Pelajar untuk soalan ini, salin dan lengkapkan rajah di bawah dengan nilai yang sesuai. Ini pun juga ialah homework. Alright. Jadi maksudnya, buih yang kat luar ni mesti sama nilai dengan buih yang di tengah-tengah. Jadi sini 5 kuasa berapa? Darab 5 kuasa 5 dapat 5 kuasa 9. Ni kan asas yang sama. Maksudnya berapa tambah 5 dapat 9. Jadi jawapan dia mestilah 4. Okey, ni 3 kali berapa dapat 9? 3 kali 3 lah. Alright. Dan seterusnya. Okey, boleh? Jadi ini jadikan sebagai homework awak. Kalau ada masalah, awak boleh tanya cikgu. Jangan malu-malu. Okey. Tak boleh next pula. Okey, salin dan lengkapkan rajah di bawah. Inilah peta titi. 2 kuasa kosong, tekan kalkulator. Apa-apa sahaja benda dalam dunia, kuasa kosong nilai dia ialah 1. Okey. 1, 3 kuasa negatif 4, tukarkan dia jadi positif, 3 naik atas, 3 kuasa 4, tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Okey, 3 per 5 kuasa negatif 2, 3 per 5 kuasa negatif 2. Okey, terbalikkan 5 per 3 kuasa 2, tekan kalkulator, dapat jawapan. Dan seterusnya. Okey, ini juga ialah homework. Okey, pelajar, seterusnya. Ringkaskan setiap yang berikut. Okey. Ringkaskan setiap yang berikut. Yang mana cikgu tunjuk, awak tak perlu buat. Okey, jadi sekarang saya pilih soalan C. Saya tunjukkan pada awak.
Jadi X, Y kuasa 1/2. Kenapa kuasa 1/2? Sebab sini punca kuasa. Ini kan indeks pecahan. Indeks pecahan kan ada 4 cara untuk tulis. Jadi saya tukarkan dia dalam bentuk pecahan. Saya tak nak dia dalam bentuk punca kuasa. Darab, okey, X, Y kuasa 2, kuasa 1/3. Punca kuasa 3 bermaksud kuasa 1/3. Darab, okey, X, Y kuasa 5, punca kuasa 1/6. Okey, punca kuasa tukar dalam bentuk indeks pecahan. Seterusnya letakkan kuasa. Okey, letakkan kuasa. Yang mana tak ada kuasa, letak kuasa 1. Lepas tu kuasa yang kat dalam kurungan kena darab dengan kuasa yang di luar kurungan. Okey, jadi X kuasa 1/2. Y kuasa 1/2. Darab X kuasa 1/3. Y 2 darab 1/3 maksudnya dapat 2/3. Darab X kuasa 1/6. Y kuasa 5/6. Okey, kita sambung. Okey, lepas kita dah selesaikan semua kuasa-kuasa ni, kita grupkan dia. Okey, kita grupkan dia X dengan X, Y dengan Y. Jadi tengok sini. X kuasa 1/2 tambah kuasa 1/3. Kenapa tambah? Sebab kat sini X dengan X dia darab. Bila darab dia tambah, indeks dia tambah. Okey, ini pun sama, darab. Bila darab tambah. Jadi tambah 1/6. Okey, lepas tu Y. Y 1/2 tambah 2/3 tambah 5/6. Okey, selepas tu awak tekan sajalah kalkulator. Ambil kalkulator, tekan. Okey, 1/2 tambah 1/3 tambah 1/6. Okey, dapat 1. X kuasa 1 tak perlu tulis. Okey, kita kira untuk Y. 1/2 tambah 2/3 tambah 5/6. Okey, dapat Y kuasa 2. Dah selesai. Okey, itu cara untuk jawab soalan ini. Ingat semua hukum indeks yang awak dah belajar. Okey pelajar, ini juga ialah homework soalan mahir diri buat dalam buku matematik 1. Jadi yang mana cikgu tak tunjuk, awak jawab ya. Soalan tu yang cikgu dah tunjuk tak perlu jawab. Cikgu jawab yang A. Jadi A, 64 kuasa 1/3 darab 5 kuasa negatif 3. Jadi di sini kita ada indeks pecahan, kita ada indeks negatif. Okey, jadi indeks pecahan ni saya tukar di dalam bentuk punca kuasa. Punca kuasa 3, 64 darab 1/5 kuasa 3. Yang indeks negatif ni saya tukar jadi positif. Okey, yang ni punca kuasa 3, tekan je kalkulator shift punca kuasa, dia akan keluar punca kuasa 3, 64 sama dengan awak akan dapat 4 darab 1/5 kuasa 3. 1/5 kuasa 3 ni 5 kuasa 3, bila awak tekan kalkulator awak akan dapat 125. Jadi jawapan akhir 4/125. Okey, selesai A. Okey, seterusnya F. Okey, F. F ni nampak panjang sikit. 125 kuasa 2 punca kuasa 3. Dalam video sebelum ni cikgu dah jawab. Kalau atas kuasa, bawah ialah punca kuasa. Saya tukarkan dia dalam bentuk punca kuasa. Dapat punca kuasa 3, baru saya kuasa 2. Okey, darab 25 kuasa negatif 3/2. Okey, 25 kuasa. Okey, jadi tengok kat sini. Jadi punca kuasa 2, 25. Okey, lepas dah punca kuasa, baru kuasa negatif per 3. Saya keluarkan macam tu. Okey, lepas tu bahagi punca kuasa 4, 625. Lepas tu kuasa negatif 1. Sebab dia ada negatif kan, saya letak negatif tu di luar. Okey, tekan kalkulator. Punca kuasa 3, 125 ialah 5. 5 kuasa 2 darab punca kuasa 2, 5 ialah punca kuasa 2, 25 ialah 5 juga. Okey, jadi 5 kuasa negatif 3. Lepas tu bahagi punca kuasa 4, 625 ialah 5 juga. Okey, dia tinggal ni. Alright, lepas tu selesaikan 5, 2 tambah negatif 3 tolak negatif 1. Okey, 2 tambah negatif 3 dapat negatif 1. Negatif 1 tambah 1 dapat 0. Jadi 5 kuasa 0. 5 kuasa 0 nilainya 1. Okey, soalan B, C, D, E awak buat sebagai
homework. Okey, pelajar, soalan nombor 3. Macam biasa, yang mana cikgu dah bincang, awak tak perlu buatkan dia sebagai homework. Hitung nilai X bagi setiap persamaan berikut. Jadi dekat sini kita tengok X dia terletak pada indeks. Okey, cikgu tunjukkan awak A dulu. Okey, A dulu. Okey, 3A. 2 kuasa 6 bahagi 2 kuasa X sama dengan 8. 8, tukarkan dia jadi asas 2. Ambil kalkulator ni, tekan je payung. 2 payung. Payung ialah V yang terbalik sebelah X kuasa 2 tu. Okey, 2 payung 3. 8. Okey, maksudnya 2 kuasa 3 lah 8. Okey, 2 kuasa 3. Okey, bila asas yang sama, pelajar, kita boleh abaikan asas. Ambil dia punya indeks. 6 bahagi maksudnya tolak. 6 tolak X sama dengan 3. Okey, seterusnya, cari nilai X lah. Negatif X. 3 tolak 6. Okey, sebab 6 tu pindah. Jadi tolak 6. Jadi negatif X sama dengan negatif 3. X sama dengan 3. Itulah jawapannya. Okey, semudah itu saja. Okey, A cikgu dah tunjuk. Seterusnya, cikgu tunjuk C. Okey, C. A kuasa X. A kuasa 8 sama dengan 1. 1 maksudnya A kuasa 0. Okey, seterusnya. Dah semua sama, asal sama. Jadi X. A dengan A ni kan darab. Okey, tak tulis tu maksudnya darab lah. Okey, darab. Jadi dia akan tambah lah. X tambah 8 sama dengan 0. Jadi X sama dengan negatif 8. Okey. Okey, tadi cikgu dah tunjuk A. Cikgu dah tunjuk C. Okey, seterusnya cikgu tunjuk F. Okey, F. Okey, cikgu tunjuk F. 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 10 per 16 kuasa X. Okey, jadi 16 ni tukarlah, ambil kalkulator. Buat 2 payung berapa dapat 16? Okey, kita cuba. 2 payung 3, 8. 2 payung 4 dapat 16. Okey, jadi kat sini 2 kuasa X sama dengan 2 kuasa 10 bahagi 2 payung 4X. Mana tak X? Ni X. Okey, jadi X tu jangan tinggalkan. Okey, bila asas sama, X sama dengan 10 tolak. Kenapa tolak? Sebab sini bahagi. Bila bahagi, asas dia kena tolak. Tolak 4X. Okey, jadi 5X sama dengan 10. Jadi X sama dengan 10 bahagi 5. X sama dengan 2. Selesai. Okey, senang. Okey, seterusnya cikgu tunjukkan awak soalan I. Okey, I. Okey, 25 kuasa X bahagi 125 sama dengan 1/5 kuasa X. Pelajar, bawah tajuk problem solving ni, awak mesti tukarkan dia dalam asas yang sama. Okey, dan kita tukarkan dia dalam nombor perdana. Jadi dekat sini nombor yang paling sesuai ialah 5 lah kan. Jadi 25 ialah 5 kuasa 2. X jangan lupa letak. Bahagi 125 ialah 5 kuasa 3. Okey, 5 kuasa X ni naikkan atas sebab dia kena sama setara duduk atas. 5 kuasa negatif X. Kita kan dah belajar indeks negatif. Okey, seterusnya bila dah sama semua 5, 5, 5. Kita ambil punya indeks, jadikan persamaan. 2X tolak 3 sama dengan negatif X. Kenapa tolak? Sebab sini bahagi. Okey. Jadi 2X, negatif X pindah, tambah X sama dengan negatif 3 pindah sana, 3. 3X sama dengan 3. X sama dengan 1. Selesai. Okey, boleh? Yang mana cikgu tak bincang, B, D, E, G, H, awak jadikan sebagai homework. Alright. Okey, masterikan diri muka surat 26. Hitung nilai tanpa menggunakan kalkulator. Jadi upon request tadi masa GM, pelajar dia nak soalan C. Jadi yang ni 60 ni awak kena tukar jadi nombor perdana apa yang bila darab dapat 60. Okey, jadi kita cubalah. 5 darab 3, 15. 15 kali 2, 30. 30 kali 2, 60. Okey, tak percaya tekan kalkulator lah. Okey, 5 kali 3 kali 2 kali 2. Okey. Ataupun nak lagi senang, gunakanlah kaedah pembahagian prime factorization method tu. 60 bahagi 5. Okey, 60 bagi 5, 12. Okey, 12 bagi 3, 4. 4 bagi 2, 2.
2 bagi 2, 1. Dapatlah nombor ni. 5, 3, 2, 2. Tadi masa JM cikgu tu lupa pula nak tunjuk. Okey, cara nak dapatkan nombor perdana yang bila darat dapat 60. Inilah cara dia. Guna prime factorization method. Kena bahagi dengan nombor perdana. Okey, boleh? Okey, seterusnya jangan lupakan kuasa. Saya padam yang saya bahagi ni. Okey, saya padam yang saya bahagi ni. Sekejap. Okey, cikgu padamkan yang cikgu bagi tadi sebab takut tak muat. Jadi guna prime factorization method untuk cari nombor apa. Okey, seterusnya kuasa. Kuasa 1/2. Jadi kuasa 1/2 ni letaklah kat luar. Okey, 125. 125 ni 5 kuasa 3. Cikgu kenapa yang ni kena tukar jadi darab ni? Sebab tak ada nombor kuasa berapa dapat 60 kan? Nombor perdana yang kuasa berapa dapat 60. Jadi kena tukar jadi darab. Okey, jadi 5 kuasa 3. Lepas tu bahagi 15. 15 ialah 5 darab 3. Sebab dia punca kuasa, maksudnya kuasa 1/2. Okey, seterusnya pelajar, yang mana tak ada kuasa, kita letakkan kuasa 1. Okey, kuasa 1. Okey, bila kita dah letak kuasa 1, kuasa yang dalam kena darab dengan kuasa yang luar. Okey, kuasa yang dalam kena darab dengan kuasa yang luar. Jadi tengok kat sini, 5 kuasa 1/2. Okey, darab 3 kuasa 1/2. Darab 2 kuasa 1/2. Darab 2 kuasa 1/2. Okey, dah selesai. Okey, warna biru ni semua datang daripada sini. Okey, seterusnya. Okey, darab 5 kuasa 3 bahagi. Okey, bahagi automatik terus letak bawah boleh kot. Okey, bahagi. Saya padamkan yang bahagi tu sebab kita dah buat per. 5 kuasa 1 ni darabkan dengan kuasa kat luar. Kuasa 1/2. 3 kuasa 1/2. Okey, lepas tu kita selesaikanlah dia. Ikut dia punya jenis 5. Okey, tengok 5. Ada tak darab 5 kat atas? Ada. Okey, jadi highlightkan kejap. Okey, 5 darab dengan 5 ni. Lepas tu bahagi dengan 5 dekat bawah. Okey, jadi yang darab kita kena tambah. 1/2 tambah 3. Sebab yang ni bahagi kena tolak. Tolak 1/2. Okey, 5 selesai. Okey, darab 3 pula. Tengok 3. Highlight kan. Okey, 3. Atas tak ada 3 tapi bawah ada. Jadi 3 1/2 tolak 1/2. Kenapa tolak? Sebab bahagi. Dia duduk bawah, dia bahagi. Okey. 5 3. Okey, 3 selesai. Satu nombor 2. Okey, 2 kuasa 1/2 tambah 1/2. Kenapa tambah? Sebab sini darab. Okey, bawah tak ada 2. Okey, seterusnya selesaikan, tekan kalkulator. 1/2 tambah 3 tolak 1/2. Dapat 5 kuasa 3. Setengah tolak setengah habis kan? Jadi tinggal 3 lah kan? Okey, darab 3. 1 setengah tolak setengah. Terus kosong lah. 3 kuasa kosong. Darab 2. 1/2 tambah 1/2 ialah 1. 3 kuasa kosong. Terus nilainya ialah 1. Jadi 5 kuasa 3 darab 1 darab 2. Okey. 5 kuasa 2, 125. Okey, darab 2. Okey, dapatlah jawapan. Okey. 5, 3. Okey. Kita baca. Selesai soalan ni. Hitung nilai X bagi setiap persamaan yang berikut. Okey, soalan nombor 2. Hitung nilai X bagi setiap persamaan yang berikut. Jadi, saya jawab soalan 2A. Okey, 2A. 64 X kuasa 1/2. Okey, 64 X kuasa 1/2 sama dengan 27 X kuasa negatif 5/2. Okey, jadi X kuasa 1/2 per X kuasa 5/2. Okey, nombor dengan nombor, huruf dengan huruf. Okey, 27/64. Okey, seterusnya X kuasa setengah tolak 5. 1/2 tolak negatif 5. Okey, negatif 5/2 tertinggal pula per 2. Okey, jadi 27/4 kita staykan dia dulu. Ada sebabnya kenapa saya suruh stay. Okey, lepas tu X 1/2 tolak negatif 5/2. Ambil kalkulator. 1/2 tolak negatif 5/2.
Okey, dapat 3. Jadi dekat sini X kuasa 3 sama juga dengan 27/64. Okey pelajar, sekarang kita tukarkan dia dalam bentuk nombor yang berindeks yang mana dia kuasa 3. 3 kuasa 3 per 64 kuasa 3 ialah 4 kuasa 3. Okey, 4 kuasa 3 64 datang daripada 4 kuasa 3. Jadi X kuasa 3 sama dengan 3 per 4 braket kuasa 3. Jadi kat sini kuasa 3 sama kat luar. Jadi nilai X berapa? X ialah 3 per 4. Itulah sebabnya saya kekalkan dulu tadi. Saya tak cari nilai 27 bahagi 64. Jadi nilai X ialah 3 per 4. Okey. Itu nilai X. Okey pelajar, jadi tengok tadi rupanya cikgu stop. Terganggu tadi masa JM pada soalan C kan. Cikgu dah bagi jawapan soalan A pula. Tak apa, cikgu tunjuk juga C. Okey, jadi 25 kuasa X kuasa negatif 2. 25X kuasa negatif 2 per 3 tolak 5 per 3 X kuasa 1 per 3 sama dengan kosong. Okey, kosong tu tak boleh ganti apa-apa. Okey, letak kiri dan kanan. Jadi saya pindahkan 25X kuasa negatif 2 per 3 sama dengan 5 per 3X ni semua transfer ke kanan. Sama dengan, bila negatif, pindah jadi positif lah kan. 5 per 3X kuasa 1 per 3. Okey, seterusnya. X dengan X, nombor dengan nombor. Okey, jadi 25 bahagi 5 per 3. Okey, jadi X dengan X. X kuasa 1 per 3 bahagi X kuasa negatif 2 per 3. Okey, seterusnya saya tukarkan tempat saja. 1 per 3 tolak negatif 2 per 3 sama juga dengan 25 per 5 per 3. Okey, saya biarkan nombor tu terlebih dahulu. Jadi kita selesaikan yang indeks untuk X tu. 1 per 3 tolak 2 per 3. 1 per 3 tolak negatif 2 per 3. Okey, kita akan dapat X kuasa 1. Okey, mana ni? X kuasa 1. Jadi yang sebelah ni bolehlah selesaikan. Okey, 25 bahagi 5 per 3. Tekan saja kalkulator. Okey, dapat 15. Okey. Cikgu, kenapa tadi tak selesaikan ini? Selesaikan sebab yang ni kuasa 1. Okey, bila dia kuasa 1, maksudnya tengok sini. 15 ni masih kuasa 1. Jadi X sama dengan 15. Selesai. Alright. Seterusnya soalan 3A. Mana cikgu dah buat, awak tak perlu buat Yang tak buat awak kena buat lah. Okey, AX kuasa 2 bahagi A kuasa 5X sama dengan A kuasa 6. Asas dah sama, jadi tak pening lah. Tak maaf lah tulisan tu buruk sikit. X kuasa 2 tolak 5X sama dengan 6. Okey, jadi X kuasa 2 tolak 5X. 6 pindah tolak 6 sama dengan kosong. Sebab dia kuasa 2, kita kena jadikan dia equal to 0. Sebab kita nak faktorkan dia, baru kita dapat nilai X. Jadi, X ni, X darab X. Okey, 6 ni, dua nombor bila darab dapat 6. Okey, apa nombor tu? 6 dengan 1. Okey, tapi sebab ni negatif kan, jadi negatif. Okey, negatif 6 darab 1, negatif 6. Okey, kita try darab silang. 1 kali X, X. Okey, kena padam yang atas ni mengganggu. Sebenarnya boleh je guna kalkulator. Okey, untuk cari nilai X ni. Okey, 1 kali X, X. Lepas tu darab silang atas dengan bawah. X kali negatif 6. Jadi, negatif 6X. Okey. X tolak 6X dapat negatif 5X. Jadi, sama dengan tengah-tengah ni. Okey. Jadi, lepas tu letak je kurungan. Itulah dia. Kita dah fakturkan dia. X tolak 6. X tambah 1. Cikgu, saya tak tahu nak fakturkan. Jangan nak tipu. Awak dah belajar masa form tu. Pemfaktoran bab 2. Okey. Dah belajar 4 cara memfakturkan. Cara pertama FSTB. Cara kedua guna perfect square method. Cara ketiga cross method. Cara keempat same bracket method. Awak dah belajar bagaimana memfaktorkan. Tapi awak belajar sampai sini je lah. Okey, lepas tu macam nak cek nilai X. X tolak 6 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan 6. Okey, ambil kurungan yang kedua. X tambah 1 sama dengan kosong. Jadi X sama dengan negatif 1. Jadi itulah jawapan dia. Okey. Jadi B dengan C cuba buat.
Ingat, dia punya keyword samakan dia punya asas dulu. Kemudian keluarkan dia punya indeks sebagai satu persamaan. Okey. Selesaikan persamaan serentak berikut. Jadi pelajar, saya jawabkan soalan. Saya jawabkan A lah sebab A tu nampak macam panjang kan. Okey, 81, 9. Okey, ini persamaan yang pertama. Pelajar kita pilih nombor perdana 3. Okey, 81 ialah 3 kuasa 4. Jadi 3 kuasa 4. X tambah 1 jangan lupa. Darab 9 ialah 3 kuasa 2 X. Sama dengan 3 kuasa 5. Okey, 3 kuasa 5. Seterusnya asas yang sama, baru kita boleh jadikan indeks itu sebagai persamaan. Okey, 4 darab X tambah 1, kita dapat 4X tambah 4. Sebab sini darab, jadi kena tambah 2X sama dengan 5. Okey, selesaikanlah. 4X tambah 2X, 6X. Okey. 6X, tak ada Y ya? Tak ada Y, tak ada Y. Memang tak ada Y. Okey, seterusnya 6X tambah 4 sama dengan 5. 6X sama dengan 5 tolak 4. 4 dipindah, 1. X sama dengan 1/6. Okey, dah dapat nilai X. Ini untuk persamaan yang pertama. Okey, kita ambil persamaan yang kedua. Saya ubah warna lain. Okey, persamaan yang kedua yang ni. Okey, 8, 4, 128. Kita ambil dia punya asas 2. 2 kuasa 3. Lepas tu, kena darab dengan 2X tu. Darab 2 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2Y. Okey, 2 kuasa berapa? 128. Jadi, ambil 2 payung 6. 2 payung 7. 2 payung 7, 128. Kita kan ada kalkulator. Janganlah menyusahkan diri sendiri ya. Tekan je kalkulator. Okey, semua asas yang sama. Ambil dia punya indeks, jadikan persamaan. 3, 2X tambah 2. Okey. 2, 2Y. Okey, sama dengan 7. Okey, 6X tambah 2, 2, 4, 8. 8Y sama dengan 7. Okey, jadi ini dapat persamaan yang kedua. Okey, tadi kan kita dah dapat X sama dengan 1/6. Jadi ganti 1 dalam 2. Kenalah guna kaedah penggantian kan? Alright, jadi ganti 1 dalam 2. 6. Nampak X ganti dengan 1/6. 1/6. Tambah 8Y sama dengan 7. Okey, selesaikan. 6 kali 1/6, 1 tambah 8Y sama dengan 7. Jadi 8Y sama dengan 7 tolak 1. Dapat 6. Y sama dengan 6/8. Kecil kan? Dapat Y sama dengan 3/4. Dah settle. Okey, X sama dengan 1/6. Y sama dengan 3/4. Mesti awak nak cikgu tunjukkan yang B kan? Okey, awak cuba buat B sebagai homework. Okey, kalau tak boleh juga, awak tanya dalam grup tadi. Cikgu akan bagi video bagaimana nak buat soalan B. Okey, pelajar, cuba. Awak samakan dulu dia punya asas. Lepas samakan asas, awak keluarkan dia punya persamaan untuk indeks. Lepas tu awak buat kaedah persamaan serentak. Sama ada kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Okey. Okey, inilah homework awak. Okey, ada yang awak dah buat sebelum ni. Okey, uji minda ni semua. Saya rasa yang awak belum buat lagi cabaran dinamis dengan masteri kendiri. Okey, yang belum bincang je awak buat. Itu sebagai homework. Okey, yang atas ni awak dah buat pada minggu lepas. Jadi minggu ni cabaran dinamis dengan masteri kendiri sahaja. Itu pun soalan 1 hingga 4. Buat dalam buku matematik 1. Kalau awak tak ada buku matematik 1, awak buatlah dalam buku matematik 2. Okey, segala kemusykilan boleh tanya cikgu. Tapi kalau awak PM cikgu, jangan expect cikgu akan respon cepatlah. Okey. Cikgu akan cuba respon secepat yang mungkin. Okey, terima kasih pelajar. Quizzes tak ada, okey? Tak ada quizzes. Quizzes lepas habis bab 2 nanti.